Doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tiba hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah semoga diberkati hari Jumaat kita pada hari ini. Dan juga malam ini merupakan malam yang ke-23. InsyaAllah. Baik, seperti mana yang kita telah pelajari pada sesi semalam, kita telah mempelajari tentang hukum nun mati. Salah, nun mati pula, mim mati. Mim mati terdapat 3 jenis cara bacaan, iaitu mim bertemu dengan mim, iaitu dibaca dengan dengung. Mim bertemu dengan ba, dibaca dengan ikhfa. Dan mim yang bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba dibaca dengan jelas. Maka itulah apa yang kita pelajari hukum tajwid pada semalam hari. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari 2 atau lebih tentang hukum, iaitu pertamanya tentang lafazul jalalah. Apa maksud lafazul jalalah? Lafaz tu bahasa Melayu pun cakap lafaz. Lafaz al-jalalah. Al-jalalah tu yang agung. Iaitu lafazul jalalah dalam bahasa Arab maknanya lafaz Allah. Lafaz yang agung iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Allah dalam Al-Quran begini. Tu tengok ni. Alifnya seperti mana kita pernah pelajari, apa ni atas dia? Huruf apa ni? Siapa satu orang boleh jawab? Huruf kecil ni apa? Huruf apa ni? Sod. Okey, betul. Adalah short form yang di mana long form dia maknanya wasal. Wasal tu maksudnya sambung. Maknanya ini hamzah wasal, alif untuk disambungkan. Dia hanya bunyi kalau kita mulakan bacaan dia dengan alif ini. Jadi memang dalam Al-Quran mana-mana kalau kita jumpa lafaz jalalah Allah, dia tak boleh baris lain kecuali baris apa? Kalau Allah kita sebut Allah, mesti barisnya atas kan? Baris atas. Tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Itu untuk kalimat Allah. Kalau kita memulakan, jadi maksudnya kalau dalam ayat Al-Quran Allah tu dimulakan dalam ayat pertama, ayat yang awal nak mula. Jadi kita tahulah, kita terus baca Allah. Sama juga dengan kita baru pelajari juga yang saya pernah ajar, kalau nampak alif dengan lam, kalau macam ini. Alif dengan lam, automatik macam ini semua. Alif dengan lam, automatik semua alif tu harus berbaris apa? Atas. Baris atas. Tak boleh baris bawah, tak boleh baris depan. Baik, jadi itu satu formula yang awak mesti ingat. Jadi sama ada, jadi Allah pun bermula dengan alif lam. Al. Saya nak ceritakan tentang awal maksud Allah ni. Pada asalnya huruf Allah ni adalah tulisannya begini. Ilah. Ilah tu maksudnya Tuhan in general. Ini kita side track sikit.
supaya kita lebih ilmu Jadi ilah tu maksudnya Tuhan. Maknanya sama ada Tuhan yang benar atau Tuhan yang apa-apa sembahan orang yang mengatakan satu perkara itu Tuhan, maka namanya ilah. Okay, sebab tu kita cakap la ilaha, kan? Tidak ada Tuhan. Kan kalau kita sebut zikir la ilaha illallah, kan? Tidak ada Tuhan. Jadi ilah tu adalah Tuhan. Tapi kemudian diberikan suatu, maksudnya ilah ni adalah general nouns, tapi diberikan pengkhususan, maka ditambahkan alif lam di depannya, maka jadilah dia Allah. Terbanyaknya. Maka jadilah dia Allah. Maksudnya ilah ditambahkan al di depan. Kan kalau orang putih panggil al tu macam the God. Macam gitulah. So maknanya the specific God. Okay, the specific Allah. Jadi sebab tu kalau kita dalam zikir la ilaha illallah kita cakap tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi pertama general, yang kedua spesifik. Jadi itulah dia asal usul kalimat Allah tu daripada ilah pun. Okay. Okay, baik. Jadi cara membacaan lafazul jalalah ini ada dua. Okay. Yang pertama dibaca dengan tebal. Okay. Dan yang kedua dibaca dengan tipis. Dibaca dengan tebal apabila kalimat ini sama adanya di dalam permulaan ayat, Allah, pertama permulaan ayat, yang kedua apabila sebelum Allah ini berbaris atas atau berbaris depan. Huruf yang sebelum Allah ni berbaris atas atau depan. Okay. Jadi kita lihat kat sini yang pertama dia di awal kalimat. Okay. Jadi pertama di awal. Okay. So ada dua keadaan. Okay. Yang pertama di awal kalimat maka Allah tu tebal. Yang kedua, awak lihat contoh yang kedua ni. Tengok contoh yang kedua. Ni fasubhana ni contoh yang kedua. Okay. Ini contoh kedua. Tengok. Huruf sebelum huruf Allah tu apa barisnya? Nun dia tu baris apa? Baris atas. Tengok contoh yang ketiga. Sebelum Allah tu berbaris depan. Itu. Jadi mana-mana apa-apa huruf sebelum Allah tu berbaris atas atau berbaris depan, maka sebutan Allah tu adalah tebal. Okay, tebal. Dalam bahasa Arab, tebal itu dinamakan tafkhim. Okay, tu tafkhim. Ni nampak kat sini bawah ni. Ni cuma saya ni. Okay. Tafkhim. Tafkhim tu maknanya tebal. When fathah atau dhammah baris atas atau baris depan meets the words Allah, stress the letter sabdu Allah tu and it sound like Allah. Macam gitu tulisan Allah. Row 1 and 2 when the words Allah is at the beginning or middle of the verse reads the sabdu for 2 beats. Row 3 and 4 when the words Allah is at the end of the verse read the word Allah for 2, 4 or 6 beats still short. Okay, kalau kita lihat apa? Dia boleh ni maknanya row yang cakap tadi apa? Row yang ketiga dan keempat. 3 dan 4 ni kerana Allahnya tu di akhir perkataan. Kan? Jadi kita boleh panjangkan bacaannya sampai boleh ambil 2. Maknanya kalau kita ambil 2 sepanjang membaca Al-Quran maka kita ambil 2 saja. Tapi kalau kita mulakan dengan akhir kita nampak Allah tu akhir kita ambil 4 harakat maka sepanjangnya kita baca dengan 4 harakat macam itu. Itu maksud dia. Apa nama?
Okey. Seterusnya baca dia. Rule yang kelima dan keenam. Recognize Allahu in the words Allahumma. Okey. Dan dia cakap Allahumma tu biasanya kita gunakannya apabila macam dalam berdoa. Kan kalau doa tu kita cakap Allahumma. Ya Allah ya Tuhan kami. Okay. Jadi samalah juga ni Allahumma ni. Allahumma. Jadi dia nak memberitahu bahawa dalam Allahumma ni pun ada Allah dia. Kan ada Allah dia, jadi maksudnya hukumnya pun jadi sama. Hukumnya sama maksudnya kalau di awal dia itu tebal ataupun kalau dia di tengah kita baca dia kalau sebelumnya tu baris atas atau baris depan dibaca tebal atau kalau di akhir kita boleh panjangkan dia. Okey. Okey, baik. Saya kasih contoh bacaan Allahul ladzi rafa'a. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, fasubhanallah. Fasubhanallah. Okey, kalau baris atas terus bacanya tebal. Salah kalau kita baca fasubhanallah. Itu tak boleh lah. Itu salah cara bacaan. Memang pun kalau ikutkan natural lidah kita, bila baris yang sebelum Allah tu baris atas, naturally biasanya lidah kita akan sebut tebal. Okay, tapi kadang-kadang kita tersilap atau kita terlampau berhati-hati takut tebal, takut tipis. Jadi kita force our lidah untuk sebut tipis dan sebagainya. Kalau kita tak tahu. Okay. Yang ketiga, baris yang ketiga, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Tu kan tebal. Rasulullah. Jadi yang dekat kat sini dan juga kalau kita nak berhenti pada Rasulullah, Allah tu kita boleh panjangkan sikit. Jadi maksudnya Muhammadur Rasulullah. Macam itu. Tu saya buat 4 harakat. Maksudnya boleh kita panjangkan sampai macam itu. Okay. Dia orang kan dia nak baca Al-Quran, nak sedap sikit. Jadi qari-qariah ni dia memang kena tahu tajwid mana yang boleh sampai 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Okay. Tapi kalau you dah start kat akhir tu 6, katakan kalau saya dah start baca 4, jadi bila saya jumpa lagi ayat yang lain, Allahnya tu di akhir juga, saya kena panjangkan sebanyak 4. Seperti mana yang saya kata dalam Al-Quran ni, cara bacaan yang baik adalah kita awal kita punya, itu panggil apa? Nada kita punya tone, kita punya keseimbangan dalam bacaan. Jadi kalau kita buat semua tabik dua, jadi cantik semuanya 2. Kalau akhirnya kita buat 4 semua, kita akhir dengan 4. Maka kita dapat, kalau qari-qari'ah tu dia akan sangat memperhatikan cara bacaan yang macam itu. Supaya semuanya macam cantik, tersusun, sistematik. Okay. Jadi kita tengok dalam yang contoh yang keempat ni, yang akhirnya dengan indallah. Li'anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Okay, gitu. Baik, saya nak padamkan dulu. Jangan comot gitu semua. Okay. Hari ni tak betul sikit dia punya. Maaf mabuk awak. Ini saya ni. Ya Allah. Okey. Boleh kita latih bacaan? Dah besar boleh nampak Okey.
Jadi sebelum seperti mana biasa sebelum kita mulakan kita nak latih. Sekarang hari ini saya nak buat sedikit perbezaan iaitu saya tak kasih tanda dia panjang pendek di mana. Saya nak orang yang nak membaca yang baris yang pertama tu dia beritahu saya dulu on dulu dia punya mic, beritahu saya dalam baris yang pertama ni apa yang perlu diperhatikan. Boleh tak kita latih macam gitulah, maknanya day by day kita ada peningkatan. Semalam saya dah buat sebelum kita baca, saya tandakan mana panjang, mana pendek tu daripada saya. So hari ni saya nak orang yang baca tu sebelum dia baca, dia maklumkan pada saya, jadi saya akan tolong tandakan ikut apa yang dia cakap. Boleh Boleh, hari sekarang ni saya tak nampak semua muka pasal saya tutup. Okey, boleh. Siapa yang nak volunteer yang pertama dulu? Okay, saya cuba. Siapa? Ira. Okey, Ira. Sekarang Ira maklumkan saya dulu. Bacaan yang pertama tu apa yang perlu diperhatikan? Huruf yang pertama yang Allah tu hamzah. Okey. Kena balikkan atas, betul? Okey. Jadi dia tebal. Kemudian perkataan yang kedua ada hu dengan alif lam wasal tu, jadi hu tu dimasukkan ke dalam lam yang satu. Okey. Lepas tu berdengung sikit, lamakan dua harakat, 2 beats. Kalau untuk yang tu tak payah. Hullazi tak payah. Okey, pasal dia hanya memasukkan saja ke dalam lam tapi tak payah perlu ada tak payah perlu dengung. Okey. Bagus, seterusnya ya mat, jadi 2 harakat Z. Kat mana? Ya mat yang mana? Selepas Z. Oh, Z, okey. Betul. Lagi. Fa'aras, okey, hamzah wasal ain masukkan ke dalam sin. Okey. Ini tak perlu dengung juga sebab dia dimasukkan macam tadi. Lepas tu mim ada alif di situ jadi mat dengan dua harakat. Okay, mim ni panjang 2 harakat. Lepas tu wa pun 2 harakat sebab ada alif di situ. Okey. Betul. Seterusnya Bigoiri biasa Amadin. Okey, tanwin Amadin bertemu dengan ta jadi dengung it's not iklab. apa tu? Dia kena buat apa? Cara bacaannya tu macam mana? Didengungkan ke, disamarkan ke, digantikan? Disamarkan. Disamarkan, betul. Okey, disamarkan bacaannya. Kerana dengan ta. Okey, ada lagi lepas tu? Tak adalah. Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Okay, jadi saya nak para peserta yang lain pun lebih kurang macam gini ya. Jadi kita interaksi sedikit lah supaya kita dapat brush up kita punya apa yang kita telah pelajari daripada hari yang pertama. Okay, baik Ira sekarang baca Ira. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi fa'as Allahulladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Panjang ayatnya. Dia kena tak nafas sikit. Nanti bila cara kali kedua awak cuba baca, tolong dengungkan lama sikit amadnya tu. Saya tak clear sangat dengar. Okey, sekali lagi. Allahulladzi rafa'as samawati bighairi ma'adin tarawnaha. Rasanya macam Ira salah sebut tadi. Bighairi amadin. Tadi macam bacaannya bukan amadin. Sekali lagi bighairi daripada bighairi. Jadi nafasnya sempat. Bighairi amadin tarawnaha. Okey, alhamdulillah. Jadi begitu cara bacaannya. Saja je saya nak kasih maknanya Sungguhnya Allah SWT yang telah mengangkat langit ini, langit ni dalam plural form, bighairi amadin, tanpa ada tiang yang kita lihat adanya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang mana menyuruh kita untuk melihat kepada penciptaan langit.
di mana Allah tak ada bentuk, Allah tak ada, you tak nampak tiang kat mana-mana tapi dia sergam indah terpasak dekat atas. Sebagai suatu nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya dalam penciptaan. Terima kasih Ira. Baik, selanjutnya pembaca yang kedua. Saya cuba Ustazah. Ya, namanya? Zah. Siapa? Zah. Zah. Oh, okay, sorry. Saya memang hari ni saya tutup video supaya saya buka besar skrin saya je, saya tak nampak siapa-siapa. Okay, baik. Okay, dia punya hukumnya dulu Zah. Bismillah. Jadi yang fasubhana daripada ha tu ha dia panjang. Okay. Nallahi ini tebalkan. Tebalkan, betul. Kerana baris atas. Okay. Baris atas. Rabbi macam biasa. Tak masukkan ke lam. Okay. Kalau yang ini masukkan kepada lam. Kalau yang tadi tu dimasukkan kena sabdu. Yang ini kena bunyi lam dia. Bil. Jadi dengar lam dia. Okay. Si ini biasa. Yang amma panjangkan. Panjangkan sebelum mim dia yang ada crown tu. Apa yang kena buat? Yang satu. Amma. Mim yang ada sabdu. Mim yang ada sabdu kena baca apa? Dengung. Dengung, sorry. Dengung lain, kemudian panjang lain. Panjang dia ada. Jadi ada dua kat situ, Zat. Jadi dia punya dengung dia dulu 2 harakat, lepas tu panjang ma dia 2 harakat lagi. Okey. Okay, seterusnya. Yang lain biasa. Okay, fun. Ni fun panjangkan 2 harakat. Dia ataupun nak lebih. Ada nun, ya. Okay, jadi untuk yang fun ni sebenarnya para pendengar sekalian, dia boleh baca panjang 2, 4, 6 sama macam Allah di akhirnya. Itu kita akan pelajari iaitu nama dia mad arid sukun. Apa-apa mad tabi'i sebelum akhir ada satu huruf lagi yang hidup, kita nak berhentikan dia, kita boleh panjangkan. Sebab tu kalau kita dengar qari qari'ah, dia boleh panjangkan akhir dia tu. Dan dia boleh lenggukkan. Amma yasifun. Macam itu dia boleh buat ombak gitu kan. Kerana akhir dia boleh panjangkan 2, 4 hingga 6. Okay, baik. Silakan Zar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Okay. Kena try lagi sekali. Ni macam tadi macam ragu-ragu dia punya huruf-huruf dia. Satu lagi kita terlupa ni, terlupa satu tau Zar. Apa tu bila awak baca ini sub yang kita dah belajar ni, al-qalah. Ni echoing sound. Jadi fasub, betul. Fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Jadi mungkin ya tu tak payah macam nampak macam awak terpanjangkan sikit. Amma yasifun. Cepat sikit. Yasif tu cepat sikit baca fun yang baca lama. Start daripada amma je. Amma yasifun. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita pergi kepada, terima kasih Zar. Contoh yang ketiga. Okay, sekejap minta maaf saya rasa saya nak ke tanda sekejap. Minta maaf jadi yang pembaca yang ketiga dan keempat dan kelima boleh tengok-tengok dulu Minta maaf sekejap.
Alhamdulillah, maaf ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa nak jadi yang ketiga? Pembaca ketiga? Saya Aziza, Ustazah. Okey, Aziza. Baik. Okey, Aziza, keluarkan dulu apa hukum-hukumnya yang kita nak kena perhatikan. Mim memasukkan. Okey. Bukan memasukkan. Mim yang ini kan? Sabdu kan? Dengung dengung aja. Betul. Mim dengung. Okey, kemudian seterusnya. Dal dengan ra. Kita masukkan tanpa dengung kan? Tanpa dengung. Okey, seterusnya. Sin waw. Dua hakat. Okey. Akhir sekali lallah. Jazalallah, jadi tebal. Okey, tebal. Okey. Itu saja kan? Saya. Baik. Sila baca Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Okey, mim Muhammad tu, mim dia tu pantangkan sikit dengung dia. Samakan sikit dengungnya. Macam gitu. Muhammadur Rasulullah. Jadi ham dia tu 2 harakat ke 4 tu? Dua. Muhammadur Rasulullah. Betul, alhamdulillah. Okey. Muhammadur Rasulullah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Aziza. Pendek je yang ni. Okey. Jadi kita lihat kat sini mim untuk Muhammad tu harus didengungkan. Okey, seterusnya pembaca yang keempat. Saya cuba Ustazah. Rohaida. Rohaida. Okey. Sila. Yang Hamzah dengan Nun tak ada tanda jadi didengungkan. Nunnya lah kan yang Nun tu kan? Dengungkan. Okay, cara dengung dia macam mana? Tutup. Cara dengung ada 3. Kita nak cakap nak dengung ataupun nak disamarkan ataupun nak ditukarkan. Ni disamarkan. Okey. Ni disamarkan bacaannya. Okey, maksudnya kita tak boleh dengungkan kafah tapi kita samarkan nun dia je. Fusi macam gitu. Tu samar. Dibaca dengan samar-samar. Ataupun dibaca dengan sembunyi. Okey. Seterusnya? Mim jumpa dengan mim, kum mim. Okey. Ni kena baca dengung. Okey, kemudian ada tanwin yang saya ingat tu dengungkan khairin. Betul. Ni dengung dia pun sama juga disamarkan. Disamarkan. Disamar khairin taji. Gitu. Terusnya? Dan dipanjang yang dua harakat 2 beats. Okey. Dan in pun sama, disamarkan 2 beats. Betul. Jadi awak dapat semua disamarkan. Okay, seterusnya? Dan Allah tebal. Tebal. Kerana baris atas. Okey. Jadi Allahnya dibaca dengan tebal. Okey. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sorry ya, tadi masa awak baca tu ada mic orang lain yang tak tutup, jadi dia tercampur. Yang lain tutup mic dulu. Okey. Silakan sekali lagi, Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Okey, alhamdulillah. Tajiduhu indallah. Alhamdulillah. Okey, Rohaida, sekarang kita pergi pada pembaca seterusnya. Saya nak cuba seterusnya. Saya cuba. Ya. Siapa? Safa. Safa saya. Okey. Silakan. Yang pertama, Allahumma tu tebal.
And then ada humma. Okay, So, humma. And then ni ada nun yang tak bertanda, in. And then Dibaca apa? Dibaca dengan? Samar. Okay. And then ka ada alif tu kan dua harakat. Okay. And then ha dua harakat. Za dua harakat. Yeah. Huwal masukkan lam tu. And then haqqa. Qala, is it? Betul. Kejap. Yang ini tak payah kalau-kalau pasal dia tak mati. Melainkan nafas awak tak cukup, awak nak stop dekat macam contohnya awak baca Allahumma kan sampai nafas tak cukup jadi huwal haqqa. Baru dia bunyi kuat. So Kalau awak tak stop kat situ dia tak bunyi. So kalau dia hidup kira tak payah bunyikan. Betul. Okay. Betul. Jadi bunyi dia haqqa je. Betul. Huwal haqqa min macam itu je. Okay. Dan yang inda nun yang tak bertanda ni. Okay, yang tak bertanda ni. Okay. Itu saja. Okay, baik. Jadi awak ingat sebenarnya kalau nafas awak tak cukup baru awak berhenti dekat haqqa. Kalau awak cukup awak terus. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik. Haqqa min indik. Okay, sekali lagi. Min dia macam nak dengung tapi sebenarnya tak ada dengung kan? Itulah. Okay. Yang haqqa tu pun I tend to tebalkan. By right I shouldn't haqqa. Okay, try. Haqqa memang betul. Betul. The one you say dia betul. Okay. Try. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik. Min, your min ini macam ada dengung. Min indik. Jadi min dia tu macam you pause kejap lagi supaya dia tak bunyi dengung. Min indik. Okay. Huwal haq daripada huwal haq boleh. Okay. Huwal haqqa min indik. Okay. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Safa. Baik, seterusnya. Cuba. Banyak yang takut panjang ni Ustazah. Hari ini cuba Ustazah. Okay. Waw panjangkan. Okay. Fa ya panjangkan. Fi. Ha alif panjangkan. Ha. Okay. Subha panjangkan lagi. Dekat ba dia ada something tak? Ada echo. Kalau kan? Echo. Okay. Kaf masukkan kepada lam. Qallah. Dengan tebal. Dengan tebal. Dan mim sabdu. Jadi dengungkan sikit. Humma. Watahiyya. Tuhum. Fi. Ya-nya panjangkan. 2 harakat. Fi. Ha alif panjangkan 2 harakat. Ha. Lam panjangkan. Lam. Okay. Kalau awak tak mampu tak mampu nafas, awak boleh berhenti ya. Okay. Berhenti dekat mana yang awak rasa awak tersempat berhenti kejap ya. Da'wa fiha subhanakallah. Boleh kot try cuba nafas naik dulu. Tarik nafas dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. InsyaAllah. Alhamdulillah dapat. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nak lagi sekali? Boleh. Boleh, okay. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi biasanya ayat ni kita baca bila kita nak penutup doa.
Kan biasanya penutup doa cakap da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini adalah ayat Al-Quran yang mana kita ambil dan kita bacakan dia di dalam penutup doa. Okey. Baik. Yang terakhir ni qala Isa, siapa? Ada yang volunteer untuk yang terakhir ni? Qala pendek je. Semua dah habis volunteer ke? Saya cuba. Siapa? Nora Ustaz, dia punya ain dengan ya tu dia panjang sikit. Okey. Ain dengan ya. Lepas tu sin tu masuk ke ba. Ada hamzah Sin wasal. masuk. Okey. Ain sabna. Okey. Yang ni ko ni panjang tak? Mana ko? Ko ni. Tu. Qaf alif. Qaf panjang. Ain panjang. Sin ni sepatutnya panjang tapi oleh kerana dia nak masuk dekat alif wasal tu jadi dia tak panjang. Okey. Ain sab. Okey, terus ada ba tu. Qalqalah tu. Okey. Lepas tu dengan dia punya mim lam tu Allah kejap kesian pula nanti tak nampak. Mana? Okey. Lam, okey. Ummah. Okey. Baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Allahumma. Okey, sekali lagi. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, gitulah dia cara bacaan untuk lafazul jalalah yang tebal. Okey. Sekarang kita pergi kepada lafaz Allah yang tipis pula. Okey. Lafaz Allah yang tipis sama ada tulisan dia begitu. Maknanya dia tak ada alif di depan dia, seperti mana yang ke atas ni. Lillah. Okey, jadi kalau apa tu? Dia kata apa-apa Allah tu bacaan yang kedua, lam dia tu, lam yang kedua tu kena baca panjang. Lillah. Macam itulah. Jadi sebab tu kita boleh panjangkan, kalau dia di akhir boleh panjangkan sampai 2, 4, 6. Okay, jadi kalau Allah tu dia baris bawah sendiri ataupun huruf yang sebelum dia tu berbaris bawah, maka pada ketika itu kita membacanya dengan tipis. Membacanya dengan tipis. Contohnya tu tengok tu kulillah. Jadi bacaannya tak boleh cakap kulillah. Salah. Kena kulillah. Okey, inilah dia tipis. Kulillah. Jadi apa-apa yang sebelumnya tu berbaris bawah, maka kita bacanya dengan tipis. Ini kata when kasrah, kasrah tu maksudnya baris bawah, make the words Allah, the letter sabdu sound like la. La, tak baca Allah. Tak ada tebal. Okey. Jadi saya baca dua yang awal Qulillah, ini ditipiskan. Tufti, ti panjang. Kum, fi, hin. Okay, jadi kalau nun sabdu, di akhir kita nak berhentikan dia, jadi kita kedengaran bunyi dengungnya. Saya cuba baca Nora ini boleh offkan mic? Maaf Qulillahu yuftikum fihin. Macam itu. Itu cara kalau kita nak wakafkan nun yang bersabdu. Hin bunyi dia punya dengung dia. Sekali lagi saya baca. Qulillahu yuftikum fihin. Baris yang kedua. Ni kulillah ni, lam dia ni, lam mati bertemu dengan lam yang hidup. Seperti yang kita pelajari semalam, mim mati bertemu dengan mim hidup. Jadi dia terus masukkan kepada lam yang kedua. Kulillahil
hil masyriqu wal maghrib. Ni ada qalqalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Okay, jadi kita lihat kat sini. Lillah, la dia bila second tu kita boleh baca, kita baca panjang sikit. Kita tak boleh qulillahil masyriq, tak boleh cepat la yang kedua tu kan panjang. Jadi bacaan ni semua tipis. Saya tak boleh baca qulillahil. Salah tu. Qulillahil. Yang betul, tipis. Sekarang kita pergi kepada percubaan. Cuba untuk membaca. Siapa? Aziza, saya cuba. Okey, Aziza. Sila Aziza. Pertama, hamzah wasal tu bertemu dengan sad, Mama. Masuk aja terus. Okey, was. Lepas tu wama 2 harakat. Habis kalkala. Kalkala dekat ba, sab. Habis illa 2 harakat. Habis yang billah tu 2 juga. Bila kita baca tipis, kan? Baca tipis. Tipis 2 harakat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Alhamdulillah, sekali lagi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, terima kasih Aziza. Okay, seterusnya. Seterusnya. Ustazah, saya cuba. Okay, Ira. Pertama sekali hamzah wasal di depan ayat. Jadi bacanya alif dia tu macam mana bacanya? Baris apa? Baris atas. Atas, okey. Okey. Okey, zal tanwin bertemu dengan lam. Bacaannya bawa ke lam sebab satu. Memasukkan, okey. Ya. Okay. Sebab untuk Allah tu sebab baris sebelumnya di bawah, jadi bacaannya tipis. Okay. Yahkumu bainakum. Ya. Tak ada apa-apa. Okay. Mim matilah di belakang. Apa, semua okey. Alright. Yang cuba baca Ira. Al-mulku yawma idzin. Saya cuba lagi. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainakum. Sekali lagi. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainakum. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ira. Okay, seterusnya. 3 yang akhir. Radin cuba Ustazah. Okey, Radin. Ya, sila. Okey, 5 tak kokala. Mana? 5 ada. Kaf ni tak ada kalkala. Okey. Kaf yang tebal aja yang ada kalkala. Okey. Fururu 2 harakat. Na bima bi'a 2 harakat. 2 harakat. Ya, 2 harakat. Ya, 2 harakat. Ti masuk lam tapi tipis. Tipis, okey. Dan wallah tebal masuk lam. Wallah ni baris atas. Ni tebal, okey. Sya tak apa-apa. Hi 2 harakat. Allah 2 harakat. Ma 2 harakat. Malun
Nun 2 harakat. Okey. Betul. Betul. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Saya baca. Lima takfuruna bi ayatillahi walla. Wow. Itu tebal kan? Betul. Jadi pertama tipis, kedua tebal. Jadi nak kena pusing lidahnya tu. Sekali lagi. Okay. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Alhamdulillah. Okey. Ya, jadi memang yang pertama tipis, yang kedua wallah, dan sungguhnya Allah itu bersaksi, menyaksikan atas apa yang kamu lakukan. Ini macam sumpahan wallah ni, kalau orang Arab tu cakap wallah kan, kita cakap wallah. Jadi itulah dia ni satu ayat macam-macam sumpahan bahawa Allah tu mengetahui apa yang kita lakukan. Terima kasih Radin. Okey, sekarang kita pergi kepada seterusnya. Saya cuba Ustazah. Lina. Ya. Okey. Lam tebal sebab tebal. Ya. Yang mana satu lam? Yang Allah ke? Yang alif lam. Alif lam Allah. Kenapa tebal? Tu saya baru bulatkan baris bawah tu. Maksudnya dia tebal ke tipis? Bacaannya tu tebal ke tipis? Tebal. Kulil sebab ada sabdu. Oh, awak rasa sebab ada sabdu. Memang Allah tu memang ada sabdu. Cuma sebutan Allah tu kena baca tebal ke kena baca tebal ke salah. Kena baca betul lah, kena baca tebal atau kena baca tipis? Tebal. Is it? Bukan. No, because it's from kasra. So yes, pasal before it ni, sebab tu kulil ni, the letter of lam ni. So kena baca dengan tipis. Yes, kena baca dengan tipis. Okay, so the reason is because huruf sebelum Allah tu baris bawah. Okay, you cannot give the reason Allah as the sabdu. Okay, memang Allah mana-mana tebal atau tipis, Allah dia memang akan ada sabdu. Yang the indicator is tengok the letter before it, baris yang sebelum dia. Okay, baris bawah maka tipis. Okay, next. Next is you have to stress the mim because of sabdu. Okay. Ya. Lepas tu fa panjang sikit, 2 harakat. Ada alif. Ra sabdu that means tekan because of sabdu. Fatiros masuk kat sin. Fatiros. Okay. Mim panjang sikit. Waw panjang sikit, 2 harakat. Lepas tu okay, the next one is ain. Ain, okay. Ain panjang. I don't know. Ha towards the end panjang. Okay, the end ha panjang. Okay. Jadi yang alif lam ni semua apa tu tahulah Jadi yang ni cuma ni bukan maksudnya mim tu masukkan pada lam, ini masukkan pada shin. Okay, ni semua biasa. Okay. Yang kita telah pelajari bahawa alif lam tu ada 2 jenis. Satu jenis yang atas dia mati, yang satu lagi atas dia tu ada sabdu. Okay, yang mati bunyi lam dia, yang sabdu tak bunyi lamnya. Okay. Okay Lina, insyaAllah cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah. Okay, alhamdulillah. Alimal ghaibi wasyahadah semua bagus. Yang the first tu awak macam ada terkelang kabut sikit. Allah ni awak kena panjangkan sikit. Allah ni awak kena panjangkan sikit. Okay. Qulillahumma. Then after that the humming for mim. Also you kena stress on the unnah dia. Okay. Okay. Jadi awak boleh berhenti qulillah sampai al-ard. Okay. Okay. Okay, cuba. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Your wa is pendek. Bila you sebut wa pendek, actually kena panjang 2 harakat.
Daripada Fatira pula. Mana yang mana? Y yang mana satu? Yang ni, this one. Sorry, I bulatkan. Okay. Oh, that one should be yeah. Panjang lagi. You sebut mim je panjang, wa tu you tak panjangkan. Okay. Qulillahumma fatiras samawati wal ard. Okay, Alhamdulillah. Alright. Dah cantik Lina. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Hari ni pembacaan terakhir. Untuk hari ni. Saya cuba. Ya. Tak ada Siapa? lagi. Nilfiah ya? Ya. Okay. Okay. Alif wasal yang Jadi bacaannya barisnya apa? atas. Baris atas. Okay, pasal ada alif lam. Dal dengan lam tu tipis. Tipis. Okay. Salah. Maksudnya Allah itu baca tu baca tipis. Tipis. Tipis Lillah. Betul. Okay. Jadi saya nak supaya tak confusekan para pendengar. Walaupun dal tu baris depan, tapi kita tengok Allah tu dia mula dengan lam. Jadi lam dia tu baris bawah. Jadi kalau dalam keadaan macam ini, Allah dia ni dibaca dengan tipis. Okay. Melainkan kalau Allah tu ada alif dia dulu, baru kita tengok huruf dal, baru kena tebal. Jadi selama ni kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, kan tipis. Kita tak baca Alhamdulillah. Susah pun nak sebut. Dibaca dengan tipis. Okay, seterusnya Nilfiah. Okay. Okay, apa? Ni 2 harakat dal. Mana? Okay, dekat ha ni, ha masuk lam. Sorry, sabdu. Okay. Lepas lillah ni, ha masuk lam. Lepas tu ha dal. Z dia ni kena panjang ni. Z. Z panjang. Okay. Lepas tu dal. Dal panjang. Nun panjang. Nun panjang. Ha panjang. Ha panjang. Zal lagi panjang. Zal panjang. Mim panjang. Mim pun panjang. And kunna apa? Nun dia panjang juga lah. Nun panjang, sabdunya pun didengungkan panjang juga. Dengung. Okey. Linah tadi dah habis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak panjang-panjang ni Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi. Okey. Linah tadi ada tak silap saya waktu baca panjang ha ke ha dia? Hada. Okey. Sekali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi hadana hadana. Okey. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya. Linahtadiya. Kalau nak berhentikan dia linahtadi. Gitu je. Okay, Alhamdulillah. Jadi saya cuma nak baca sekali lagi untuk reinforcement. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi. Okay. Baik, Alhamdulillah. Jadi inilah dia pelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang lafazul jalalah saja. Okay, lafazul jalalah. Kita makan masa kerana saya minta praktis seorang-seorang untuk keluarkan hukum. Jadi kita tak dapat baca banyak page. 2 aja. Tapi Alhamdulillah kerana sepanjang saya melatih tadarus, banyak yang tersilap membaca Allah ni yang saya perhatikan. Ada yang terbaca tebal, ada yang tipis dia baca tebal, ada yang tebal dia baca tipis. Jadi insya-Allah lepas pada hari ini anda sekian semua dah tahu bila Allah tu harus dibaca tebal dan bila Allah tu dibaca dengan tipis. Maka tebal dalam bahasa Arab namanya tafkhim, tipis dalam bahasa Arab namanya tarqiq. Yang kat situ tu. Baik ni hari ni. Okey, tarqiq ni.
Tarqiq. Tarqiq ni maksudnya tipis, light. Kalimah lafzul jalalah tarqiq. Tarqiq maknanya tipis. Dan tadi di atas ni tu tafkhim. Tafkhim maknanya tebal. Okey. Itulah dia dua cara bacaan lafazul jalalah. Mungkin saya nak sentuh sikit aja page yang selepasnya, tapi bukan untuk baca, untuk kasih indication saja. Boleh saya ambil masa sikit lagi Baik. Yang ini seperti mana yang kita tahu huruf alif waw ya dalam Al-Quran itu kan maksudnya kita baca dengan panjang kan. Alif, waw dan ya kan. Jadi kita tahu shortcut untuk alif tu adalah alif kecil. Shortcut untuk waw itu yang waw kecil. Dan shortcut untuk ya, ni ada satu benda yang baru yang saya nak jawab. Tu tulisan dia tu caranya macam kha terbalik, Itu sebenarnya huruf ya. Okey. Jadi itu yang saya nak berikan tumpuan pasal nanti insya-Allah kita akan sentuh perkara ni pada tajuk yang akan datang. Jadi contohnya kalau dekat sini qalu, kan lu je maknanya dia kata dia cuma nak memberitahu dekat muka surat yang seterusnya bahawa alif yang di atasnya ada bulat. Alif yang atasnya ada bulat ni. Okey. Maksudnya tak dibaca apa-apa. Maknanya dia tak ada function. Dia tak ada function. Jadi kita bacanya seperti biasa je. Seperti waw yang lu kerana waw dia yang tak berbaris jadi kita baca panjang. Qalu. Baca panjang. Itu saja. Jadi awak tak payah nak hiraukan dia punya, tak payah nak risaukan alif yang ada tanda sukun. Jadi beza dia punya sukun tu, dia punya bulat dia bukan sukun. Kalau sukun biasa dia tak ada tutup. Tapi yang ni dia betul-betul rounding. Betul-betul circle. Maka itu menunjukkan tak ada fungsi apa-apa dia punya baris Allah dia. Dia punya baris alif dia. Huruf alif dia tak ada apa-apa. Jadi apabila kita sambungkan dia je, kita baca je terus. Seolah-olah dia tak ada apa-apa. Contoh contoh yang pertama. Ni fa'aqarun. Terus masuk dekat naqah. Tak payah risaukan alif dia. Fa'aqarun naqata wa'atau. Okey. Dia tak ada apa-apa yang nak dirisaukan. Cuma dia nak maklumkan kat situ bahawa alif yang kosong tu tak ada apa-apa tu dekat situ. The sign, tengok sebelah kiri the sign yang circle ni, which is whatever, kalau dia tu di atas alif atau di atas waw atau di atas ya, do not read the letters bearing this marking. So dia seolah-olah dia dysfunction. Awak tak payah nak dikhawatirkan apabila cara bacaan. Mungkin dekat situ ada hikmah dia, mengapa diorang tambahkan alif macam gitu. Mestilah pastinya ada sebabnya. Kenapa kalau tak ada function, kenapa dalam Quran ada tulis. Tapi ilmu saya tak sampai kat situ. Ada maksud dia. Dia ada maksud dia untuk qiraat yang lain. Untuk cara-cara bacaan yang lain, ada cara bacaan dia yang dia punya indication dia yang lain. Tapi untuk bacaan kita, dia tak ada apa-apa function. Okay. Seperti mana kita tahu, Al-Quran ni cara bacaannya ada 7 cara bacaan. Ada yang 7, ada yang 10 cara bacaan. Jadi fungsinya tu untuk cara pembaca yang lain. Okey, baik. Yang saya nak maksudkan dekat sini lagi satu adalah huruf ya. Itu kan? Yang saya nak highlight pada awak semua ni, huruf ya ni. Jadi ya tu kalau dia shortcut kan adalah macam itu rupa dia. Ni saya nak minta awak berikan perhatian. Jadi awak lihat kat sini contoh yang pertama. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran macam gini dan dia diberi baris. Pada waktu dia diberi baris, awak kena baca dia ya. Kalau waktu yang tak diberi baris, maknanya dia suruh panjang. Macam panjang mat tabi'i gitu. Jadi kalau yang kat sini, contoh yang pertama ni, kan, lihat dia diberi baris. Jadi bacanya seperti jadi bunyi ya. Ataniyallahu khair. Okay. Jadi the short form of ya dalam Al-Quran adalah macam gitu.
tulisan dia. Allah ni keindahan tulisan Arab. Jadi dan ada orang mungkin ingat, oh yang ni saya ingat ini dulu tanda tempat berhenti. Bukan dia short form dia je. Kalau kita lihat pula dekat contoh yang kedua pula, dia punya ya yang short form of ya ni tak diberi baris. Kalau tak beri baris bermaksud apa? Bermaksud bahawa alif ni kita baca dengan panjang. Ini dalam surah Al-Quraisy. Surah Quraisy. Ila fihim. Jadi i baca panjang, la pun baca panjang. Ila fihim. Kerana dia jadi ya kan? Kemudian tengok contoh yang ketiga pula. Ada baris ke tak? Ada. Baris dia tu dekat bawah. Tu. Jadi bacaannya ayyuhyiyal mauta. Walaupun dia tak ada titik, kita tengok dia tak ada titik, dan yang seterusnya selepas dia pun apa tu kita panggil rumahnya rumah ya, tapi tak ada titik, tapi ada baris. Kalau kita baris memang dia tu ya. Memang dia ya. Jadi ayyuhyiyal mauta. Kita tak boleh baca ayyuhyiyal mauta. Katakanlah pesawat tak tahu kan apa yang baca kha terbalik ni. Jadi alhamdulillah sekarang kita dah tahu yang terbalik ni adalah huruf ya. Kalau dia berbaris, diberi baris, maka kita harus membacakannya huruf ya. Yang terakhir kasih sikit lagi. Untuk yang seterusnya la yastahyi. Yang ini tengok sekarang ni dia tak ada baris. Jadi maksudnya apa? Disuruh untuk baca panjang. Yi dia tu dibaca panjang. Yi. Wallahu la yastahyi minal haqq. Wallahu la yastahyi minal haqq. Yang ni qalqalah kubra ni yang tebal. Yang ni yang the most tebal. Jadi kita nampak kat sini disuruh baca i dia tu yang baca panjang. Ni sama juga baca panjang. Saya skim through je. Ni baca panjang. Kat bawah ni dibunyikan ya ada baris bawah. Kemudian la yastahyi. Yang ini baca panjang. InsyaAllah seperti mana yang Dina cakap hari ini, anda semua akan siapa yang order buku tilawati. Kalau siapa yang dapat buku tilawati, saya harap awak semua dapat latih muka surat yang ya ni, yang short form of ya ni. Sila latih. Nanti mungkin esok saya pilih saja. Saya pilih saja beberapa tempat yang mana saya nak minta untuk dibacakan untuk muka surat yang qalu ni, muka surat 18 ni dengan muka surat yang ke-19 ni. Itu untuk esok. Tinggal kita terus baca cara try baca saja. Baik. Itu saja pada hari ini. InsyaAllah semoga ditambahkan ilmu yang berguna untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.
Ya.